Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, saya nak cerita sikit tentang Al-Imam Al-Jazuli. Imam Jazuli rahimahullah ta'ala menyusun kitab ini selepas mendapat tazkirah daripada seorang budak perempuan. Satu masa Imam Jazuli berjalan dalam hutan Mirakish. Ini cerita daripada guru saya, Tuan Guru Haji Abu Bakar Palestin. Bila mana berjalan dalam hutan, tiba-tiba dia berjumpa dengan satu telaga. Dan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak minum air ataupun nak mengambil manfaat daripada telaga ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi telaga ni tak ada timba. Jadi dia pun fikir macam mana nak ambil air telaga ni. Tiba-tiba lintas satu orang budak perempuan. Dia kata, "Pakcik, ada apa pakcik?" Kata Imam Jazuli rahimahullah ta'ala, "Pakcik ni cari timba, nak minum air." Kata budak tu, "Tak ada timba pakcik no?" Tak apa. Budak ni langsung meludah ke dalam telaga tu. Bila budak ni meludah dalam telaga tu, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ayat telaga tu naik. Bila ayat telaga tu naik, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka terkejutlah Imam Jazuli rahimahullah ta'ala. Dan waktu tu dia minum air, basuh muka-muka apa semua. Lepas dia tanya, "Adik ni, anak ni amal apa? Allah bagi karamah yang sebegitu besar sampai meludah ke dalam air, tiba-tiba air tu naik." Kata budak tu, "Pakcik." Sebelum tu Imam Jazuli tanya, "Umur berapa ni?" Dia kata 10 tahun. Masya Allah, amal apa? Karamah Tuhan bagi sampai tu kali. Dia kata, "Pakcik, saya tak tidur malam, jadi saya akan tidur sehinggalah saya menghabiskan 12,000 kali selawat kepada Rasulullah." Allah, kata Imam Jazuli. Menangis Imam Jazuli, "Ya Allah, hebatnya khidmat engkau kepada Rasulullah." Jadi itulah cerita Imam Jazuli. Akhirnya daripada peristiwa ni, tazkirah daripada budak ni, Imam Jazuli menyusun kitab Dalailul Khairat. Berkata Imam Jazuli rahimahullah ta'ala, siapa yang mengamalkan selawat dalam Dalailul Khairat yang kita baca tak sampai pun berjam-jam sehari. Kalau sehari, kalau kita nak selawat 12,000, mengambil masa yang begitu lama, berjam-jam untuk menghabiskan selawat 12,000 kepada Rasulullah. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kita mengamalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat-selawat dalam Dalailul Khairat, ia menyamai dengan 12,000 selawat kepada Rasulullah. Ini kelebihannya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah kami telah sampai di maqam Imam Jazuli rahimahullah ta'ala dan telah menerima ijazah amalan Dalailul Khairat daripada Ashabul Fadil Al-Mukarram Syekh Fahmi Zamzam. Jadi untuk itu, di atas mana ilmu, jadi saya mengijazahkan amalan ini untuk diamalkan oleh semua para muhibbin, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, Imam Jazuli rahimahullah ta'ala telah memulakan mendidik manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di tempat kelahirannya, iaitu di Fes, di Morocco, Maghrib, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, dia berpindah ke sebuah negeri namanya negeri Sus, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sana dia menyebarkan lagi didikannya kepada ummah, dan mati dah dia di negeri Sus, diracun oleh orang yang memusuhinya, Allah, daripada musuh-musuh Islam dan musuh-musuh agama. Dan dia mati tepat pada saat sedang bersembahyang di dalam sujud. Ini Imam Jazuli rahimahullah ta'ala. Begitulah para alim ulama yang hidup menyebarkan ilmu, menyebarkan ajaran Rasulullah, menyebarkan salawat, tetapi mereka tetap ada musuh-musuh yang tidak bersetuju, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak meridai terhadap kebaikan yang telah disebarkan. Maka disimpanlah jenazahnya di negeri Sus. Kemudian selepas 72 tahun, kalau tak salah ingat saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada beberapa situasi dan peristiwa yang menyebabkan jasadnya kena dipindahkan. Maka dipindahkan jasadnya daripada Sus ke Mirakish. Alhamdulillah kami pun telah sampai di Mirakish. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu yang menunjukkan, ketika mana orang pindah jasadnya tetap utuh, masih elok seperti mana dikebumikan hari itu. Itulah keberkatan, itulah kelebihan orang yang banyak selawat kepada Rasulullah. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jasad mereka kerana mereka telah membahagiakan Rasulullah dan telah menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab selawat ini, siapa-siapa berselawat, Allah akan berselawat balik pada. Juga malaikat pun akan selawat balik pada orang yang berselawat. Cumanya selawat Allah itu makna rahmat, selawat malaikat itu maknanya istighfar.
Makna orang yang bersalawat pada Rasulullah akan diberi dan diturunkan rahmat. Seperti mana yang Nabi sebut, man shalla alayya marrah, ataupun man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesiapa yang bersalawat kepadaku, Allah SWT akan bersalawat kepadanya 10 salawat. Siapa yang maksudnya siapa-siapa salawat pada Rasulullah 10, Allah bagi padanya 10 rahmat. Allah salawatkan siapa-siapa salawat dekat Nabi sekali salawat, Allah bagi pada orang tersebut 10 rahmat. Siapa-siapa yang salawat kat Nabi 10 salawat, Allah bagi kat dia 100 rahmat. Siapa-siapa salawat 1 rahmat, Allah bagi pada 1000 rahmat. Siapa-siapa salawat 1000 pada Rasulullah, Allah bagi kat dia 10,000 salawat, 10,000 rahmat. Jadi bayangkan orang tu mendapat rahmat daripada Allah sampai 10,000, sampai 100,000. Bayangkan bagaimana kehidupan orang yang selalu berselawat. Orang yang selalu berselawat tidak pernah ada dalam dirinya jiwa tidak tenang. Orang yang berselawat selalu mendapat kasih sayang Allah. Orang yang cuba nak menganiaya dia, nak menzaliminya, selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup tidak ada kesusahan dan kepayahan. Dalam hidup penuh dengan kesenangan dan kemudahan. Allah jadikan orang yang berselawat rumah tangganya bahagia. Allah jadikan orang yang berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak-anak yang soleh. Selawat ni pelbagai sebenarnya. Ada selawat syifa, ada selawat munjiah, ada selawat kabilah dan sebagainya. Pelbagai ulama telah pun menyusun selawat-selawat ini mengikut ahwal mereka dengan Rasulullah. Kecintaan mereka pada Rasulullah itu membentuk hati yang merindui Nabi, sehingga Allah ilham kepada mereka pelbagai jenis selawat untuk mengkhabarkan kepada kita ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini menambahkan nur dalam hati kita. Bahkan bagi orang yang yakin mengamalkan selawat itu akan mendapat kelebihan dari selawatnya.